Sejak ditubuhkan pada 25 Mac 1807, polis di Raja Malaysia telah melalui era pemerintahan tentera Jepun, darurat, konfrontasi, perjuangan militan gerila komunis dan peristiwa 13 Mei. Selepas peristiwa itu, PDRM berhadapan dengan ancaman pelampau agama, ajaran sesat dan dadah. PDRM telah menggunakan segala kepakaran risikan untuk melemahkan ancaman-ancaman tersebut. Pada akhir abad ke-20, negara menghadapi cabaran globalisasi berpunca dari kemudahan pemindahan maklumat secara pantas. Keupayaan risikan PDRM bagi menangani isu-isu berkaitan keselamatan diuji melalui demonstrasi dan protes di jalanan oleh kumpulan-kumpulan yang mempunyai kepentingan. Untuk melakukan proses anjakan dan pembaharuan, kita memerlukan sektor awam yang bukan sahaja memahami realiti semasa tetapi mempunyai kemahuan dan berani membuat perubahan. Inspektor Jeneral Tan Sri Haji Ismail bin Haji Omar memulakan tugas sebagai Ketua Polis Negara Malaysia yang ke-9 bermula 13 September 2010. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Husin bin Ismail. Polis di Raja Malaysia terbahagi kepada 8 jabatan diketuai oleh pengarah-pengarah yang berpangkat komisioner. Jabatan pengurusan diketuai oleh seorang pengarah berpangkat komisioner dan dibantu oleh 3 timbalan pengarah, iaitu Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan, Timbalan Pengarah Pengurusan Pentadbiran dan Timbalan Pengarah Pengurusan Perkhidmatan Perjawatan. Fungsi Jabatan Pengurusan merangkumi pengendalian kursus asas, kursus pembangunan, kursus lanjutan di institusi pengajian tinggi dan kursus pemulihan. Pentadbiran merangkumi perkhidmatan am, bahagian agama dan kaunseling, kebajikan, istiadat dan perkat dan hal ehwal awam, perhubungan awam, muzium, pancaragam, pembantu, majlis sukan dan pencegahan jenayah. Perkhidmatan dan perjawatan merangkumi pengambilan, rekod perkhidmatan, pengesahan kenaikan pangkat, pertukaran gaji, allowance dan persaraan. Jabatan Siasatan Jenayah diketuai oleh seorang pengarah yang berpangkat komisioner dan dibantu oleh 3 orang timbalan pengarah di bawahnya, iaitu Timbalan Pengarah Risikan Operasi, Timbalan Pengarah Siasatan Perancangan dan Timbalan Pengarah Perancangan Strategi. Akta Polis 1967, Seksyen 3 Parah 3 menyebut antara tugas pasukan polis ialah mencegah, mengesan jenayah, menangkap dan mendakwa pesalah. Jabatan Siasatan Jenayah dipertanggungjawabkan untuk menyempurnakan tugas-tugas tersebut. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik diketuai oleh seorang pengarah berpangkat komisioner dan dibantu oleh 3 orang timbalan pengarah, iaitu Timbalan Pengarah 1, Risikan dan Operasi, Timbalan Pengarah 2, Penguatkuasaan, Pencegahan dan Kepolisian Am, dan Timbalan Pengarah 3, Pelucuhakan Harta, Tahanan dan Perundangan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ditubuhkan bagi membentras gejala pengedaran dan penyalahgunaan dadah. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial diketuai oleh seorang pengarah berpangkat komisioner dan dibantu oleh 2 orang timbalan pengarah, iaitu Timbalan Pengarah 1 Siasatan dan Timbalan Pengarah 2 Pentadbiran. Jabatan Logistik diketuai oleh seorang pengarah berpangkat komisioner dan dibantu oleh 3 timbalan pengarah, iaitu Timbalan Pengarah Logistik 1 Pengangkutan, Pembangunan dan Persenjataan, Timbalan Pengarah Logistik 2 iaitu Keuangan dan Bekalan, dan Timbalan Pengarah Logistik 3 Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam atau KDNKA. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam diketuai oleh seorang pengarah berpangkat komisioner dan dibantu oleh 2 orang timbalan pengarah, iaitu Timbalan Pengarah 1 dan Timbalan Pengarah 2. Fungsi Jabatan KDNKA mengawal, merancang dan melaksanakan operasi melibatkan ketenteraman awam. Cawangan-cawangan di bawah jabatan ini
Pasukan Gerakan AM PGA, Pasukan Gerakan Khas PGK, Pasukan Gerakan Meri PGM, Pasukan Simpanan Persekutuan PSP, Unit Udara dan Trafik. Jabatan Cawangan Khas. Jabatan ini diketuai oleh seorang pengarah berpangkat komisioner dibantu oleh 2 timbalan pengarah, iaitu Timbalan Pengarah 1 dan Timbalan Pengarah 2. Cawangan khas bertanggungjawab mengumpul dan memproses risikan keselamatan untuk memelihara undang-undang dan ketenteraman awam serta mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia. Jabatan Pasukan Petugas Khas Operasi Counter-Terrorism. Jabatan ini mengambil pendekatan dengan mempertingkatkan kemahiran dan menyusun strategi yang mantap dalam memerangi dan membendung ancaman keganasan, jenayah terancang, jenayah sindiket dan pengubahan wang haram. Visi Polis Diraja Malaysia. Agensi peneraju dalam menjadikan Malaysia negara selamat, aman dan sejahtera. Misi Polis Diraja Malaysia memberi perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam melindungi negara dan menjamin persekitaran yang selamat bagi masyarakat. Ketua Polis Negara Inspektor Jeneral Tan Sri Haji Ismail Omar telah melancarkan konsep 4P yang akan membolehkan PDRM memberi perkhidmatan yang lebih efisien kepada masyarakat. Konsep 4P ialah Protective atau pelindung. PDRM menjadi pelindung kepada masyarakat melalui tindakan undang-undang dan peraturan. Proaktif PDRM bertindak proaktif dengan menyegerakan tindakan dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Tidak Fighter PDRM menyediakan perkhidmatan melibatkan penyertaan masyarakat dengan memberi keutamaan kepada keperluan dan ekspektasi mereka. Performance PDRM melaksanakan tugas berasaskan sasaran atau petunjuk prestasi untuk dinilai keberhasilannya. Perancangan strategik 5 tahun PDRM adalah bersandarkan kepada 8 teras yang telah digariskan ke arah memperbaiki kualiti perkhidmatan. 1. Kehidupan aman dan selamat. 2. Kerjasama ke arah meningkatkan pencapaian. 3. Pengurusan keuangan berhemat. 4. Pencegahan jenayah berinovasi. 5. Meningkatkan kerjasama dengan agensi penguatkuasa yang berkaitan. 6. Meningkatkan pengagihan tenaga kerja yang cekap ke tahap optimal. 7. Meningkatkan pematuhan undang-undang dan peraturan. Dan 8. Meningkatkan pembangunan sumber manusia yang berkompetensi tinggi. Itu inisiatif untuk menyampaikan perkhidmatan polis kepada masyarakat. Facebook Polis Diraja Malaysia merupakan satu community oriented page. Penyertaan yang terkini adalah seramai 40,000 orang dalam masa 5 bulan selepas dilancarkan. Baka memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penugasan ilmu dan pembangunan insan. Ianya juga mengenal pasti keperluan latihan dan mengadakan ceramah, syarahan, bengkel, seminar, simposium dan konvensyen dalam usaha membina komuniti berintegriti yang dicanai dengan nilai Islam, di samping membudayakan perkhidmatan kaunseling kepada warga Polis Diraja Malaysia. Kod etika dan nilai teras, setia, berdisiplin, berwibawa, prihatin dan mesra, cemerlang. Nilai teras, integriti, profesional, satu pasukan, prihatin dan responsif, kreatif dan inovatif. Nilai integriti menjadi keutamaan dan PDRM telah menetapkan sifar rasuah sebagai sasaran membantras tingkah laku rasuah dalam pasukan. Polis Diraja Malaysia menuju ke arah pembangunan logistik dengan menambah infrastruktur seperti bangunan pejabat, quarters, pengangkutan tercanggih, Evo 10, fotofit berkomputer, forensik serta pemasangan CCTV di lokasi strategik. Polis Diraja Malaysia melalui NKRA berhasrat untuk mengurangkan kadar jenayah melalui beberapa tindakan yang tertumpu kepada penyampaian 3 keberhasilan, iaitu pengurangan indeks jenayah yang dilaporkan secara menyeluruh dengan tumpuan kepada jenayah jalanan, mempertingkatkan prestasi ke seluruh sistem keadilan jenayah bagi membina keyakinan awam dan memperkukuhkan kebanggaan profesional di seluruh sistem. Hubungan antarabangsa
Kerjasama antarabangsa adalah penting dalam menangani jenayah transnasional seperti pengedaran dadah, terorisme, penyeludupan manusia, penyeludupan senjata api, pengubahan wang haram, jenayah cyber dan lain-lain jenayah terancam. Kerjasama antarabangsa melalui perkongsian kepakaran, pengetahuan, pengalaman, idea dan teknik akan menjimatkan masa dan sumber-sumber yang terhad dengan mengelakkan siasatan dan penguatkuasaan bertindih. Ini menjurus kepada pertukaran data operasi dan maklumat strategik, bantuan operasi, kerjasama teknikal dan forensik, inovasi, penyelidikan, idea pemikiran dan muhasabah diri. Kerjasama ini juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu perkongsian intelijen bersama pihak Interpol dan ASEANPOL, operasi bersama dan latihan bersama. PDRM juga menyertai forum dan perbincangan antarabangsa mengenai penguatkuasaan undang-undang peringkat antarabangsa. Pegawai dan anggota di penugasan misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah melonjakkan lagi imej PDRM. Polis di Raja Malaysia akan kekal terus relevan di dalam menghadapi cabaran-cabaran di abad yang mendatang.